Tengok anak, dia akan tengok semua apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ayah, jangan lupa anak, walau lekeh macam mana kita sekalipun, kita adalah idola kepada anak kita sampai bila-bila. Lekehlah macam anak kita. Nah, karena kita ni adalah orang pertama dalam hidup dia yang dia kenal pada waktu tersebut. Karena itu kalaulah ibu dikatakan sebagai sekolah bagi anak-anak, maka ayah adalah pengetuanya. Nah, kalau ibu tu sekolah, ayah pengetua dia. Hak yang mengurus sekolah tu. Jadi jangan lekeh, ayah ni paling besar sebenarnya. Yang akan menentukan perjalanan bagi keluarga tadi adalah si ayah tersebut. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa bagi masjid, bagi surau Bukit Mulia, pengurusi dan seluruh ibu ayah, abang-abang, kakak, para pimpinan masyarakat, para alim ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini saya bercadang untuk kita sama-sama melihat bagaimana yang telah disusun oleh para ulama tentang pendidikan yang paling utama, iaitu kepada sinul murahiqah ataupun kepada anak-anak kecil. Bagaimana para salafus salih, para alim ulama mendidik dan memberikan perhatian kepada anak-anak kecil dalam pembinaan akhlak dan peribadi mereka bagi menjadi generasi yang besar pada masa akan datang. Sayyidina Al-Imam Al-Syeikh Al-Akbar Muhammad Khidir Hussein At-Tunisi Al-Azhari radhiyallahu ta'ala anhu telah menyebutkan dalam satu ucapan beliau dalam kitabnya As-Sa'adatul Uzma. Kata beliau, la yadri kathirun minan nasi anna at-tifla wahidun min rijalil ummah. Kata beliau, ramai tidak ketahui di kalangan manusia ini bahawa anak-anak kecil itu adalah salah seorang daripada tokoh umat pada masa akan datang. Illa annahu mustatirun bisiyabis siba, kata dia. Kecuali anak-anak kecil itu ditutupi dengan pakaian kanak-kanak. Falau kushifa lana anhu wa huwa kaminun tahtaha. Kalaulah dibukakan kepada kita dengan pakaian kanak-kanak tersebut, atau diberikan penglihatan dengan mata batin kita terhadap perkembangan anak itu, maka kita akan melihat hakikat budak itu yang berada di bawah pakaiannya tadi adalah rijal ataupun tokoh besar pada masa akan datang. La ra'aynahu waqifan fi masafir rijalil qawamin. Kalau dibuka baju kanak-kanaknya, maka nanti kita akan melihat mereka berdiri tegak dalam saf rijal qawamin, iaitu para tokoh yang agung. Lakin jarati sunnatullahi alla yattafiqa zawala tilkal astari illa bitarbiyati syai'an fa syai'a. Tapi kata Maulana Syekh Muhammad Khidir Hussein, tetapi Allah telah meletakkan dengan sunnatullah bahawa tidak akan hilang daripada sifat kekanak-kanakannya tersebut, melainkan dengan ditarbiyah atau dididik syai'an fa syai'a, sedikit demi sedikit. Wala tu'khadhu illa bisiyasatil jayyidah ala wajhin min at-tadrij. Dan tidaklah mereka ini mendapatkan kedudukan tadi atau mendapatkan dengan sikapnya seorang rijal qawamin ataupun tokoh agung itu, melainkan dengan siyasatil jayyidah, dengan siasah ataupun dengan politik yang baik, susunan yang baik kepada anak-anak tersebut ala wajhin minat tadrij, iaitu dengan susunan dan juga urutan yang baik pada pendidikan bagi anak-anak tersebut. Kalam ini kalam yang penting. Ucapan Maulana Al-Imam Al-Akbar Syekh Khidir Hussein rahimahullahu ta'ala ini adalah suatu yang penting untuk kita ambil perhatian,
bahawa Islam ini adalah agama yang menyusun dengan baik terhadap pendidikan al-murahiqah. Sinil murahiqah maksudnya kepada anak-anak kecil dan juga orang yang nanti akan menjadi tokoh besar pada masa akan datang, perlu dilihat sejak daripada dini usianya, usia dininya ketika mana dia dididik, dan siapa yang mendidik anak-anak tersebut itu perlu diperhatikan. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, perhatian besar yang beliau berikan kepada anak-anak sehingga dalam Ihya Ulumuddin diletakkan bab khusus berkenaan dengan Riyadhatus Sibyan, yaitu pendidikan anak-anak. Kenapa saya ambil berat tentang masalah ini? Kerana masalah yang berlaku pada masa ini dan juga jiwa pemuda yang rosak dan seumpamanya yang kita lihat berlaku adalah disebabkan kerana ketika kecilnya tidak dididik dengan baik. Ketika kecilnya tidak disusun dengan baik. Karena itu kata orang Melayu kita, melentur buluh biar dari rebungnya. Betul kalam tu. Karena waktu ketika besar dah susah dah untuk kita bentukkan, melainkan perlu dimatikan terlebih dahulu. Pokok buluh kalau nak bentuk kena kerak. Lepas kerak dah barulah kita boleh bentuk jadi pokok, jadi rumah dan seumpamanya. Jadi kena matikan dulu baru boleh bentuk. Karena ketika mana dia telah menjadi besar dan juga kuat, waktu tu susah untuk dibentuk. Susah kita kata, bukan tak boleh, susah. Tamam? Itu maksud. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa as-sabiyyu amanatun 'inda walidayhi. Anak-anak kecil itu adalah amanah kepada ibu ayahnya. Wa qalbuhu at-tahir jauharatun sazajah. Dan hatinya itu bersih. Jauharah sazajah ni maksudnya dengan permata yang mahal. Khaliyatun min kulli naqshin wa surah. Suci dia daripada segala lukisan pada hatinya. Wa huwa qabilun likulli ma nuqish. Dan dia terima dengan semua apa yang dilukis di atas hatinya. Wa ma'ilun ila kulli ma yumalu bihi ilaih. Dan dia akan muyul, dia akan cenderung kepada apa yang dicenderungkan kepadanya. Fa in 'uwidal khaira wa 'ullimahu nasha'a alaihi. Kalau dia dibiasakan dengan kebaikan dan diajarkan dia dengan kebaikan, maka dia akan terbina dengan kebaikan. Wasa'ida fid dunya wal akhirah abawahu, dan akan gembira di dunia dan akhirat kedua ibu ayahnya. Ibu ayah akan gembira ketika anak tadi diberi pendidikan yang baik. Wa kullu muallimin lahu wa muaddibin, dan setiap daripada muallim dan muaddib, guru yang mengajarkan juga akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan hanya ibu ayah saja, anak ibu guru-guru yang mendidik anak-anak tadi dengan akhlak yang baik juga akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan berkat anak tadi nanti akan tumbuh menjadi orang yang berguna pada masa akan datang. Wa in 'uwida syarra wa uhmila ihmal al-bahaim syaqiya wa halak. Kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau dibiarkan atau dihidupkan dia atau dibiasakan dia dengan perkara yang buruk, dengan perkara yang jahat, wa uhmila ihmal al-bahaim, dan dibiarkan dia seperti binatang, syaqiya wa halak, maka dia akan hidup dalam keadaan celaka dan hancur. Wa kana al-wizru fi raqabatil qayyim alaih, dan keburukan, kecelakaan tadi akan tertimpa di atas tengkuk orang yang menanggungnya, orang yang bertanggungjawab ke atasnya. Wal wali lahu, dan orang yang memegang wilayah kepada anak tersebut. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Wa innama abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Sesungguhnya ibu ayahnya lah atau walinya lah, kalau ibu ayah tidak ada, walinya iaitu yang menjaganya. Kalau ada rumah anak yatim, yang jaga dia tu. Kalau tak ada, tak duduk di rumah anak yatim, datuknya atau ibu saudaranya, bapa saudaranya yang menjaga anak tersebut, yuhawwidanihi, yang akan meyahudikan anak tersebut atau memajusikan anak tersebut atau menasranikan anak tersebut. Apa makna hadis ni?
Hadis ini baginda Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ramai orang terjemah fitrah dengan makna Islam. Setiap anak lahir dalam keadaan Islam. Kalau diterjemahkan begitu, nanti kalau baca lagi kitab yang lebih besar, kita akan jumpa khilaf para ulama tentang anak-anak yang bukan Islam. Di mana mereka ketika mereka wafat. Bahkan ulama mengatakan anak-anak itu nanti akan berada dalam neraka bersama dengan bapaknya. Baik, bagaimana anak tadi boleh disebut macam tu oleh para muhaddisin dan para ulama, sedangkan hadis ini menyebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi dipaham oleh mereka fitrah tadi bukanlah dengan makna Islam. Karena kalau dengan makna Islam kesemuanya, bermaksud budak tadi kalau lahir, maka tidak lagi ada perbincangan itu dalam kitabnya para ulama. Para ulama berbincang tentang masalah tadi. Jumhur para ulama mengatakan bahawa anak-anak kecil ketika mereka mati, mereka nanti akan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Itu jumhur. Yang berbeza dengan jumhur para ulama, sebahagian daripada ulama, juga bukan kecil mereka ini, ulama-ulama besar, mengatakan bahawa anak tersebut akan mengikuti ayahnya. Kemana anak ayah tadi pergi? Kalau ayah tadi Nasrani, maka anak tadi akan masuk neraka bersama dengan ayahnya. Begitu. Jadi kalau berlaku begitu perbincangan, maka fitrah di sini, kebanyakan ulama menterjemahkan dengan makna suci bersih. Maksudnya anak kecil ini lahir dalam keadaan tidak ada apa pemikiran sekalipun. Dan pemikirannya menerima dengan kebaikan biasanya. Fitrah tadi dengan makna fitrah at-tayyibah. Jadi dia akan menerima dengan yang baik. Biasa budak macam tu. Jadi, karena itu Nabi mengatakan, ibu ayahnya lah yang akan meyahudikannya. Yakni memberikan pendidikan secara Yahudi kepada anak tersebut. Jadi kalaulah Nabi SAW menyebutkan ini kepada golongan muslimin, dan bukan hanya muslimin sahaja, tapi juga kepada setiap maulud, dan juga kepada setiap ibu ayah, maka termasuk dalam kalangan tersebut adalah golongan muslimin. Jadi boleh jadi muslimin, rumahnya muslim, tetapi yang lahir daripada rumah tersebut adalah seorang yang berjiwa seperti Yahudi. Apa jiwa Yahudi? Bukan mesti jadi Yahudi, tapi jiwanya tamak, jiwanya sombong, tidak ada adab. Itu semua jiwa Yahudi. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kisah Bani Israel, bagaimana mereka lakukan kepada Sayyidina Musa alaihissalam, bagaimana mereka lakukan kepada Sayyidina Isa alaihissalam, bagaimana mereka lakukan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lain. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan Yahudi pernah membunuh 70 orang nabi dalam satu hari. Satu hari 70 nabi dibunuh. Maksudnya apa dia? Maksudnya karena tidak ada dalam hati mereka ini perasaan bersalah walaupun membunuh akabir, orang-orang yang mulia di sisi Allah, tak lagi para nabi. Jadi ini jiwanya Yahudi. Maknanya ibu ayah mendidik anaknya jadi Yahudi bukan mesti anak dikeluarkan masuk agama Yahudi. Tak, jiwa macam Yahudi. Sifatnya seperti Yahudi. Perangannya buruk seperti kelompok itu. Maksudnya begitu. Ataupun yumajjisanihi, atau menjadikan dia majusi, penyembah api dan seumpamanya. Bukan mesti menyembah api, tapi sifat yang mana dalam jiwanya itu tidak bertuhankan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bertuhankan dengan material, dengan perkara-perkara yang bersifat material. Begitu juga Nasrani dan seumpamanya. Jadi karena itu disebutkan oleh Abu Ala, kata beliau, wa yansha'un nashi'ul fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu. Setiap anak-anak muda itu akan tumbuh dengan apa yang dipersiapkan oleh ayahnya. Kita ni dengan apa yang dipersiapkan oleh ayah kita. Wa madana al-fata bihajjin walakin yu'awwiduhu at-tadayyuna aqribuhu. Jadi setiap orang tadi juga akan dibina dengan siapa? Orang yang hampir dengannya. Dengan orang-orang yang dekat dengannya. Sebab tu rumah kita, anak-anak kita ini adalah tanggungjawab besar sebenarnya. Tanggungjawab yang sangat besar. Karena itu disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Ibn Al-Qayyim pernah mengatakan, rahimahullah, beliau mengatakan bahawa qala ba'du ahli al-ilm. Ibn Al-Qayyim murid Ibn Taymiyah. Kalau ada kita tak setuju dengan beliau dengan banyak perkara, tapi kalam ini kalam yang jamil, kalam yang baik. Apa yang kata beliau? Qala ba'du ahli al-ilmi inna Allah subhanahu yas'alul walida an waladihi yawmal qiyamah.
Sebahagian ahli ilm, para ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa taala nanti akan bertanya kepada ayah tentang anaknya pada hari kiamat. Ingat ni. Ni juga bagi pesan kepada orang yang kahwin kemudian nanti ada anak. Yang tak kahwin lagi nak kahwin kena fikir dah. Yang dah kahwin ada anak fikir lagi. Yang dah kahwin ada anak nak kahwin lain fikir lagi. Nanti kalau ada anak pula nanti sonok saja je kan nak kahwin yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ni, anak ni. Macam mana kita nak buat dengan anak? Akan kita kahwin, kemudian anak kita makin biadab dengan kita. Kahwin, akhirnya anak kita dibiarkan. Jadi apa faedah kahwin? Akan faedah kahwin ketika kalau orang baca, tujuan dia adalah untuk membanyakkan zuriat. Baik, membanyakkan zuriat dengan makna apa? Dengan makna menjadikan zuriat tadi sebagai yang dibanggakan oleh Nabi SAW. Lepas tu dalam hadis bila Nabi kata, dalam hadis disebutkan kata Nabi berbangga dengan umat yang ramai. Baik, bangga dengan umat yang ramai dengan makna apa? Si kita kahwin anak 13 orang, baru Nabi akan bangga. Ke 13 orang tadi dengan makna umat yang ramai tadi pada kuantiti atau kualiti? Kita nak anak 13 orang, yang ketiga 13-nya tadi ini hanya dengan kuantiti ataupun dengan kualiti. Kalau seorang anak bimasabatil ummah, anak seorang tapi dia macam ummah. Sayyidina Ibrahim alaihissalam disebutkan oleh Allah dengan ummah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyidina Muhammad bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dalam gua, ketika berhijrah, waktu ketika nampak kaki siapa dia? Yang duduk depan pintu. Siapa duduk depan pintu? Walid bin Mughirah ke Ubay? Kan Ubay. Umayyah ibn Khalaf. Umayyah bin Khalaf duduk kencing depan apa ni, pintu gua yang Nabi duduk, gua Saur. Waktu Nabi duduk, nampak dia tengah buka kain kencing. Maksudnya dia tak tahu kata Nabi duduk dalam tu. Punya tak tahu je. Kemudian apa yang dia buat? Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu kata kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, nanti kalau kata mereka ni akan masuk ke dalam gua ini, ada pintu keluar di belakang. Baginda keluarlah dulu, kata dia. Biar saya seorang dalam ni, kalau mereka tangkap saya dan bunuh saya, nah, idza qutiltu ana, kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ni kalam yang disebut oleh para ulama, yuktabu bima izhab, ditulis dengan tinta emas. Hanya kalau kata dibunuh aku pada hari ini ya Rasulullah, fa ana rajulun wahid, saya hanya seorang laki sahaja yang dibunuh. Wa idza qutilta anta, tapi kalau kamu dibunuh ya Rasulullah, fa anta ummah, kamu ini ya Rasulullah ini ummah, kata Sayyidina Abu Bakar. Ini kalam yang luar biasa. Jadi Nabi itu seperti ummah. Wafat Nabi, wafat ummah. Maksudnya begitu. Nampak macam mana kefahaman yang disebutkan oleh para sadiqin dan para awliya Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan dengan ramainya umat yang dibanggakan oleh Nabi tadi adalah pada kualiti. Ini disebut oleh guru kami Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala, seperti yang dinukilkan oleh guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah. Maulana Syekh Ahmad kata, betul, saya tanya kepada guru kami Maulana Syekh Ahmad, kenapa ulama-ulama Al-Azhar anak tak ramai? Anak mereka sikit. Ada 3 orang. Saya pula bila menikah dapat anak yang ketiga. Syekh saya ni anak mai ni, Syekh Jamal Farouk. Dapat saja anak ketiga tu dia kata, jadi dah, cukup dah. Weh, cukup dah. Nah, dia sebut itu kata cukup dah. Ya, dapat lagi seorang. Anak saya yang keempat, Nafisah. Dapat Nafisah pula, guru saya Syekh Ahmad bagi tahu, nah, cukup dah. Banyak kerja lagi nak kena buat. Bukan suruh nikah lain. Dia kata, banyak lagi kerja lain nak kena buat. Dia kata, kalau kamu dah banyak lagi anak, dia kata, kita fikir boleh pula. Tapi kan ini generasi akan datang. Dan seumpamanya. Tapi kata Maulana Syekh Ahmad kepada saya, dia kata, waktu masyaikh di Al-Azhar, antara orang yang berpegang dengan mazhab tauhid, tak kahwin ramai. Kenapa tak kahwin ramai? Ini bukan komplain orang kahwin ramai. Dan ini bukan juga sebab takut orang rumah saya tengok live. Tak. Walaupun dia tak ikut. Tapi, nak beritahu kata, kerana dia takut disibukkan dengan sesuatu yang tak perlu untuk kita sibuk pada waktu itu. Akhir zaman, ini adalah waktu untuk kita sibukkan dengan amal.
dan tidak boleh dinafikan dan tak boleh dibohongi diri sendiri kepada orang yang kahwin lebih, dia mesti akan peninnya. Itu. Ada seorang alim tengok tok guru duk main masjid awal tiap-tiap hari, tok guru tu main masjid awal. Kalau tanya kat tok guru dia, apa rahsia tok guru kahwin? Apa rahsia tok guru main masjid awal? Dia kata, subuh aja saya sampai tok guru dah dah. Tok guru tanya kat dia, kamu kahwin tak lagi? Dia kata, tak kahwin lagi. Kahwin dulu. Wah, rupanya rahsia dah kahwin. Dia pun kahwin. Lagi lambat rupanya. Lepas kahwin lagi lambat. Maka lepas kahwin tu dia jumpa, dia kata, tetap juga saya masih kalah. Tok guru masih hawai lagi ke masjid. Maka tok guru kata, baru seorang. Cuba kahwin seorang lagi. Tok guru kata, weh, rupanya tu rahsia dia. Kahwin pula seorang lagi. Kira hebat lah tu. Nah, bila kahwin seorang, kita nampak cerita tu macam senang lah. No? Kahwin seorang lagi. Lepas kahwin seorang lagi, tok guru main masjid. Tengok-tengok dia dah ada dalam masjid. Tok guru tanya, macam mana ni? Ha? Macam mana apa yang jadi? Dia kata, sungguh. Kawan tu kata hak ni, kawan tu kata hak ni. Tidak masjid lah, senang kata dia. Sebab itulah rahsia main masjid awal. Kalau nak main masjid awal, sila. Amalkan. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang penting, apa dia kata ulama, kualitinya, bukan kuantiti sahaja semata-mata. Baik kalau kuantitinya ramai dan semuanya berkualiti, alhamdulillah. Salahnya kalau kata kualitinya sikit, kuantitinya ramai, maka itu yang tidak dituntut. Jadi ramai yang dimaksudkan dalam hadis adalah pada kualitinya sahaja. Kualiti, no? Bukan pada kuantiti. Bahasa Arab dipanggil kaifiyah, dia kata bukan kamiyah. Kualiti bukan kuantiti. Sebab tu dalam hadis dalam ni cerita ni ahli ilm mengatakan bahawa di akhirat nanti Allah Taala akan tanya kepada ayah tentang anaknya. Qabla an yas'ala al-walada an walidih. Sebelum Allah tanya anak tentang ayahnya. Maksudnya Allah akan tanya dulu hak apa yang telah ditunaikan oleh ayah kepada anak. Sebelum Allah Ta'ala tanya kepada anak apa hak yang telah dia tunaikan pada bapaknya. Fa innahu kama anna lil abi 'ala ibnihi haqqan. Ini kerana seperti mana bagi ayah itu ada hak bagi anaknya, falil ibni 'alaihi 'ala abihi haqqun. Begitu juga anak pun ada hak teratas ayahnya yang perlu dilaksanakan. Seperti mana Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami telah mewasiatkan, kata Allah, kepada manusia seluruh, bukan kepada insan, manusia ni muslim sahaja, insan. Semua manusia maksudnya. Siapa sahaja yang namanya manusia, maka diwasiatkan kepadanya dengan walidayhi husna. Dengan walidayhi husna dengan makna apa? Dengan dua ibu ayahnya dengan kebaikan. Betul ada hadis yang menyebutkan kata, orang yang mengabaikan ibu ayahnya, ini tidak akan dilihat oleh Allah pada hari akhirat nanti. Tak dilihat oleh Allah. Seorang yang yubarri' an walidayh. Yubarri' an walidayh maksudnya apa dia? Dia melepaskan dirinya daripada ibu ayahnya. Ini bahaya, no? Orang yang tabri'ah daripada ibu dan ayah. Qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala seperti mana tadi Allah Ta'ala sebut tentang anak perlu mengambil berat tentang ibu ayahnya. Maka Allah juga sebut qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Jaga dirimu dan ahli keluargamu. Siapa ahli keluargamu? Di sini disebut, kata al-Imam Ali bin Abi Talib, qu anfusakum wa ahlikum nara, dengan makna apa? Allimu anfusakum wa ahlikum khaira. Ajarkan dirimu dan anak keluargamu, maksudnya isteri dan anak-anakmu, dengan kebaikan. Yang itu dimaksudkan dengan qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan Imam Muqatil mengatakan an yu'addibal muslimu nafsahu wa ahlah. Perlu ditakdib. Maksudnya suami perlu untuk mendidik keluarganya, isterinya, anak-anaknya dengan kebaikan. Maka itu yang dimaksudkan dengan qu anfusakum wa ahlikum nar. Yani jaga dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Yaitu kata Imam Ali bin Abi Talib, allimuhum wa addibuhum. Ajar mereka dan beri tarbiyah adab kepada mereka. Itu. Jadi ini wasiat tentang anak-anak ni banyak.
Disebut lagi, mengatakan bahawa faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uh, sesiapa yang mengabaikan mendidik anak-anaknya dengan yang bermanfaat kepadanya, wa tarakahu suda, dibiarkan anak tadi begitu saja, faqad asa'a ghayatal isaah, maka dia telah melakukan keburukan dengan seburuk-buruk keburukan. Ada seorang anak pada zaman Sayyidina Umar datang bertemu dengan Sayyidina Umar, mengadu kepada Sayyidina Umar bahawa ayah dia datang. Ayah datang bagi tahu kat Sayyidina Umar, kata anaknya biadab, kurang ajar dan derhaka. Kemudian Sayyidina Umar panggil budak tadi. Kata kepada budak tersebut, kenapa kamu buat macam tu? Sedangkan ayah ni ada hak ke atas kamu. Dan seumpama. Maka budak tu berkata kepada Amirul Mukminin, dia kata, ya Amirul Mukminin, kalau ayah ada hak ke atas anaknya, adakah anak ada hak ke atas ayah? Kata Sayyidina Amirul Mukminin, ya ada. Apa wahai Amirul Mukminin? Boleh tak ceritakan? Maka si ayah pun, Sayyidina Umar pun bagi tahu, kata ada 3 hak. Yang pertama, dipilih ibu yang baik kepada anak tersebut. Yang kedua, diberikan nama yang baik kepada anak tersebut. Yang ketiga, diberikan pendidikan yang baik kepada anak tersebut. Maka kata budak tadi, wahai Amirul Mukminin, 3-3 apa aku tak buat? Betul. Pertama, dia menikah dengan perempuan kulit hitam yang akhlaknya buruk. Biasanya ni kulit hitam akhlak buruk pada zaman tersebut, biasanya tu hamba. Dia sebut hamba. Minta maaf. Kalau perempuan kulit hitam, hamba dan akhlaknya buruk. Biasanya kalau akhlak buruk ni kinayah kepada zina. Dan juga jadi perempuan penzina dan hamba ni biasanya pada zaman tersebut terlibat dengan perkara itu. Maka seolah anak ni nak bagi tahu, kata ibunya ni seorang penzina. Yang kedua, ayah aku tak bagi nama yang baik pada aku. Dia buh nama aku Khumfusa, kumbang tai, kata dia. Tahu kumbang tai? Kumbang tolak tai tu. Dia bagi kumbang. Dia pun nama aku kumbang tolak tai. Bahasa Arab satu je lah. Bahasa Melayu panjang, kumbang tolak tai. Yang ketiga, dia tidak memberikan pendidikan yang baik kepada aku. Tak diajarkan aku dengan Al-Quran dan seumpamanya. Maka kata Sayyidina Umar kepada ayah tadi, terus dia tengok ayah tu, dia kata, kamu telah menderhaka kepada kepada anakmu sebelum anakmu menderhaka kepadamu. Maksudnya ayah pun boleh jadi derhaka kepada anaknya. Kalau kita tidak buat yang begitu kepada anak kita, bermakna kita telah melakukan derhaka kepada anak kita sebelum dia derhaka kepada kita. Sebab tu Sayyidina Rasul SAW selalu pesan kepada para sahabat untuk mendidik anak mereka bagi menjadikan anak mereka nanti berakhlak baik dengan mereka. Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Daud alaihi salam. Riwayat daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Fudail ibnu Iyad, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam Bustanul Arifin. Apa kata beliau? Qala Daud an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Allah Daud, seorang nabi, Sayyidina Daud alaihi salam mengatakan, ilahi kun libni kama kuntali. Jadikan, maksudnya, ya Allah, kamu bagilah kepada anakku seperti mana yang telah kamu lakukan kepada aku, ya Allah. Kun libni kama kuntali. Seperti mana kamu bagi nikmat kepada aku dengan baik. Seperti mana kamu berikan dengan nikmat kenabian kepada aku, contoh begitu. Maka jadikan juga kebaikan kepada anakku, ya Allah. Sayyidina Sulaiman, ini doa ni. Fa'auha Allah Ta'ala ilaihi, maka Allah mewahyukan kepada Sayyidina Daud, lalu kata apa? Ya Dawudu, wahai Daud, qul libnika yakun li kama kuntali, akul lahu kama kuntulak. Boleh faham? Dia kata apa? Qul libnika yakun li kama kuntali. Kata ke anak kamu, jadilah kamu itu kepada Allah seperti mana aku sekarang ini. Akun lahu kama kuntulak. Maka aku akan buat kepada anakmu tadi seperti mana aku lakukan kepada kamu. Tengok Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Daud. Nabi Daud minta, ya Allah, bagilah anak aku ni, kamu jadikan baik seperti mana kamu beri kebaikan kepada aku. Allah Ta'ala kata, tak.
kamu bagi tahu kat dia, jadi baik macam aku, jadi macam ayahku ni, jadi ayahmu ni, nanti Allah akan bagi baik juga kepada kamu. Faham? Ini maksudnya untuk apa ni? Untuk diberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak tersebut dengan diberikan nasihat kepada mereka. Tengok. Sebab tu para ulama sangat ambil berat. Kitab ni panjang ni. Saya baca daripada kitab ni. Ini kitab yang dikarang oleh seorang alim, Muhammad Nur bin Abdul Hafiz Suwaid, tentang manhaj ta'lim ataupun manhaj tarbiyatin nabawiyah litifl. Dan cerita dalam ni berkenaan dengan bagaimana mendidik anak-anak berdasarkan apa yang telah ditunjukkan oleh para salafus salih yang terdahulu. Berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan kisah para salihin dan para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita tengok, tempoh kanak-kanak ini ketika membesar adalah proses yang paling berkesan untuk menjadikan anak tadi sesuatu pada masa akan datang. Anak kita nak jadi apa pada masa akan datang adalah dilihat pada waktu sekarang. Bagaimana kita lakukan kepada mereka. Apa yang kita sediakan kepada mereka. Dan kalau kata anak tadi, silaplah kalau si ayah berpandangan dengan wang ringgit yang dia berikan cukup bagi anaknya, itu sudah memadai untuk menyebabkan anak dia akan ingat dia satu masa akan datang. Tak, dia silap. Dia bagi kemewahan kepada anaknya, diberikan dengan kesenangan kepada anaknya dan seumpamanya tanpa diberi pendidikan yang baik, tarbiyah yang baik, maka pada ketika tersebut, anak tadi akan menjadi musuh yang paling besar dalam rumahnya kepada dirinya sendiri. Dia terlupa, dia sedang membela seekor serigala besar dalam rumahnya yang nanti akan membaham dirinya sendiri. Faham? Lebih berat daripada itu bahasa, berapa ramai orang tidak sedar bahawa dia sedang membela seekor syaitan yang nanti akan menyesatkan dia sendiri. Faham? Ini bahasa tu bahasa yang digunakan oleh para ulama tentang sikap pengabaian yang dilakukan oleh sebahagian orang terhadap anak-anak mereka. Dalam rumah mereka sendiri menyebabkan mereka nanti akan menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap anak mereka. Duit ringgit tidak akan boleh beli anak kita. Anak kita nanti akan persoal balik satu masa akan datang. Mana pendidikan yang baik yang telah ayah beri kepada saya? Ayah abaikan saya, ayah biarkan saya, ayah sibuk dengan kerja ayah dan seumpamanya, ibu sibuk dengan kerja ibu. Maka nanti anak akan persoalkan balik. Dan kita ingat kita bagi duit, kita bagi kemewahan kepada dia, kita bagi handset kepada dia, maka dia akan selesai kerja dia, tak akan selesai. Anak tadi terpenjara dalam diri dia sendiri. Cuma dia masih kanak-kanak. Tak mampu nak bersuara dengan ucapan dia pada waktu tersebut. Sebab tu para ulama ramai yang ambil berat tentang masalah ini, dibincangkan dan ditulis dalam kitab mereka masing-masing. Saya ada karang satu terjemah bagi sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Basaudan radhiyallahu anhu, mensyarahkan kembali apa yang telah ditulis oleh Al-Imam Ramli radhiyallahu anhu. Imam Ramli ada karang satu syair tentang Riyadatus Sibyan, pendidikan kepada anak-anak, yang diambil daripada Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Dibuat dalam bentuk syair. Dan saya tulis kitab tersebut, Isbalul Aman. Kitab tu diberi nama oleh guru saya. Untuk apa? Untuk menceritakan bagaimana dididik anak-anak pada zaman para salafus salih. Al-khair summa al-khair fi ittiba'i man salaf. Yang terbaik adalah mengikuti orang yang terdahulu. Bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Antara contoh yang disebut dalam kitab tadi, kalau kita didik anak-anak kita, kalau anak lelaki balik daripada rumah menangis contohnya. Anak lelaki balik teriak. Teriak kenapa? Kerana kena tibai dengan kawan dia. Kawan dia tumbuk dia. Ataupun ayah kawan dia main jentik telinga dia. Dia bergaduh di sekolah. Kita tak main lagi. Ayah dia dah sampai dah. Anak dia beritahu ke ayah dia, kata kawan ni buat dia tadi. Si ayah pun main jentik telinga. Tengok dulu pak dia main lagi. Tak main lagi. Pak jentik telinga. Jentik-jentik menangislah budak ni. Kalau dia naik kereta kita, balik ke rumah contohnya, dia menangis. Tu kita tanya, kenapa menangis? Lepas tu dia akan bagi tahu, kata ayah kawan ni buat dan semua sekali, atau kawan dia buat dan seumpamanya. Apa kata Imam Ramli? Imam Ramli kata kalau anak lelaki menangis, pesan kat dia. Lelaki tak boleh menangis. Orang lelaki kena kuat. Nangis ni orang perempuan. Orang perempuan je jiwa dia lembut. Tangisan orang perempuan ni, air mata orang perempuan ni dipanggil senjata paling besar bagi dia. Senjata lelaki bukan teriak. Lelaki kena kuat. Tapi kita terbalik zaman lah. Anak kita teriak,
kita pula naik hantu. Terus pergi ke sekolah. Cari cikgu. Ini yang berlaku dulu. Ada seorang, dia cerita dalam satu majalah Arab, ada cerita seorang anak kena pukul dengan gurunya lelaki kerana dia tak buat kerja sekolah ataupun dia ada masalah di sekolah. Anak tadi lari balik begitu kat mak dia. Dan mak dia ni pula terkenal orang paling garang sekali di kampung tu. Balik menjerit, teriak, kata guru dia buat. Si mak pun terus sinting lengan, pergi ke sekolah. Jerit kuat. Dia kata, mana guru tadi hak yang tibai anak aku tu? Kat Arab lah. Teruslah jumpa dengan Tok Guru tadi. Tok Guru tu dah dengar dah, dia tahu dah, ni mesti mak kawan tadi ni. Anak murid aku hamai tu mesti ni mak dia. Terus dia pergi. Jadi ni apa ni? Apa kena ni wahai ukhti? Dia panggil ukhti, dia kata, wahai saudariku, apa kena dengan kamu ni? Ni apa? Dia kata, ni kamu ni apa dia pasal ni? Kenapa kamu bawa kakak kamu main sini? Dia kata. Duk marah-marah ni. Terus yang budak tu kata, kakak? Dia tengok kat mak dia. Ni bukan kakak aku, dia kata. Ni mak aku. Lepas tu terus, laki ni, hak yang cikgu ni pun tengok balik. Subhanallah. Mustahil. Mustahil orang macam ni kakak, mak kamu, dia kata. Ni orang macam ni kakak. Mak, dia kata. Ni kakak, dia kata. Mati-mati saya ingat kakak kamu, dia kata. Terus perempuan tadi, turun terus suara. Tak, saya sebenarnya main nak tanyalah kat cikgu. Dia buat apa kan kat sekolah sampai kena tibai. Dia kata, saya balik nak tambah lagi tibai. Tadi nak main marah. Dia nak main tibai cikgu. Tapi disebabkan kerana cikgu tadi pandai, diguna psikologi, tukar daripada panggil mak, panggil kakak, terus tukar terus. Anak tu lah jadi pelik. Tadi yang main tadi macam singa, tiba-tiba kena puji sikit saja, jam terus. Jadi boleh guna macam tu kepada orang perempuan. Baik. Jadi kalau anak kita balik, kata Imam Ramli, jangan disokong dia terlebih dahulu. Kerana menyokong anak kita dengan kesalahan yang dia buat ataupun dengan apa sahaja sekalipun sebelum kita bincang, maka ini akan melahirkan anak yang tidak mampu berdikari. Dan dia akan jadi seorang yang sentiasa harap dengan orang lain. Dan dia akan selalu rasa tidak percaya diri. Dia selalu akan rasa rendah diri. Dia akan rasa hina diri. Tak kena bagi kata dia tu orang yang besar. Baru kita jadi, anak kita jadi luar biasa. Lepas tu sebagian ulama kata jangan panggil anak kita dengan gelar yang kecil-kecil. Sayyidina Rasul waktu tengok ada seorang budak, adik kepada Sayyidina Anas, sedang sedih. Maka Sayyidina Rasul lalu tanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Aba Umair, apa kena dengan burung yang kamu main dulu? Burung kecil, Nughair, burung tu kecil. Burung tu mati. Dia bela burung, kemudian burung tu mati. Maka Nabi pun melawak dengan dia, lalu Nabi pun bertanya kepada dia. Nabi datang, maksudnya bagi dia tenang, Nabi tanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Apa kena dengan burung hak dulu? Pergi mana dah burung tu? Nabi panggil. Hadis ni, para orientalis dan juga orang-orang yang tidak suka dengan agama Allah Ta'ala selalu dulu kata, apa kena dengan muhaddisin ni, ulama-ulama hadis ni? Hadis macam ni pun nak riwayat dalam kitab. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair? Wahai Aba Umair, apa kena dengan burung kamu? Bukan burung tu, burung kamu. Burung betul lah. Nughair tu. Jadi apa kena burung? Hak tu pun nak tanya. Hadis tu pun nak riwayat. Disebabkan kerana soalan tu, Al-Imam Ibnul Qas Al-Syafi'i tulis sebuah kitab. Mensyarahkan hadis tersebut, dikeluarkan faedah, keluar 40 faedah. 40 faedah daripada hadis tu. Tamam. Kemudian ditambah pula oleh Imam Ibnu Hajar 60 faedah lagi, jadi 100 faedah. Ditambah lagi oleh para ulama selepas tu dalam kelas pengajian mereka, dan terakhir ditambah oleh Al-Imam Ibnu Sabbagh radhiyallahu anhu dalam disebutkan oleh Maulana Syekh Muhammad Awwamah 450 faedah daripada hadis tersebut. 450 faedah. Sini azan dulu kah? Terus? Azan? Azan dulu? Ya, azan dulu sila.
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung tadi yang kita cerita. Apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ya Aba Umair ma fa'ala Nughair? Tengok pertama, Nabi panggil adik Sayyidina Anas dengan Aba Umair. Jadi panggilan yang besar sebenarnya. Walaupun dia tak ada anak, kan tahu Aba Umair disebut oleh sebagian ulama, namanya Umair tadi adalah tasghir kepada umur. Jadi maknanya umurnya pendek. Kata ada orang tanya saya nak buh nama anaknya Umair. Saya kata, boleh nama lain dulu kot. Kata. Boleh saja nak buh, tak ada masalah apa. Tak ada masalah. Nama tu bagus saja. Ada sahabat nama yang macam tu. Tapi, bila mana disebut begitu, kata Imam Bajuri, antara sebabnya kerana umurnya pendek. Dan dia wafat ketika kecil. Aba Umair. Tapi, pun begitu, Nabi panggil dia dengan gelaran Abu. Yang ni ayah Umair contohnya. Abu Umair. Di sini, kata ulama perlu memberikan gelar yang besar kepada anak. Kalau panggil Alung, kan? Panggil Angah, okey. Tapi kalau panggil Boboy, daripada kecil sampai ketua, duk Boboy. Dia dah mula daripada kecil dah Boboy. Dia dah kahwin pun Boboy lagi. Nah, nak cakap dan telefon pun lari masuk. Kalau kawan-kawan duk ada, lari. Kawan dah malu dah. Tapi mak duk panggil Boboy tu. Masuk universiti, masa hari convocation, pakak duk main, lagi panggil Boboy, mak panggil jam. Masalah nanti. Lepas tu, ubahlah gelar tadi. Kalau anak dah makin dewasa, besar, tukarlah gelar tadi. Jangan digunakan bahasa tadi daripada kecil lagi. Panggil Boboy apa semua sekali ni. Ni ramai ni, saya tahu ni dalam ni. Anak-anak panggil Boboy dah ramai. Tahu. Kecil tak apa, tak ada masalah apa. Dah masih kecil lagi. Tapi bila besar tu, kena ubahlah kepada bahasa yang lebih besar sikit. Kadang-kadang dia ada malu, tapi kalau dalam rumah dengan mak dia tak apalah. Ada budak, mungkin juga ada orang kata, saya tak malu, saya bangga dengan gelaran Boboy tu. Tak apalah, patutlah panggil macam tu. Baik. Jadi, kerana tu bagi besar. Anak tu bagi gelar yang besar-besar. Kenapa? Kerana dengan gelar besar tadi, dia akan jadi dewasa. Barulah dia akan rasa tanggungjawab. So, dia tak akan rasa tanggungjawab pada waktu. Sebenarnya gelar bahasa tadi pun juga memberi kesan sebenarnya kepada seseorang tersebut. Nampak? Kemudian Sayyidina Rasul SAW adalah susuk pribadi yang sangat memberi perhatian besar kepada anak-anak. Sehingga dalam riwayat hadis, pembinaan anak-anak ni adalah dengan apa yang telah dia dapatkan waktu ketika mana kecil. Dan kita tengok dalam hadis, bila mana Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Dawud daripada Sayyidina Abdullah bin Amir, kata beliau, da'atni ummi yauman. Sayyidina Abdullah bin Amir dipanggil oleh ibunya. Kata beliau, saya telah dipanggil oleh ibu saya pada satu hari. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Nabi sedang duduk dalam rumah kami pada waktu itu. Faqalat, kata ibuku, ta'al u'tika, datang sini wahai anakku, aku akan bagi kepada kamu satu benda. Atau riwayat kata yang dibagi tadi tamar. Mai sini, nanti saya bagi tamar. Bagi buah kurma. Faqala laha sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma aradti an tu'tiyah? Ma aradti an tu'tiyah? Apa yang kamu nak bagi kepada anak kamu? Maka kata ibu kepada Sayyidina Abdullah bin Amir, aradtu an u'tiyahu tamran. Ni hadis. Saya nak bagi kepada dia buah tamar. Faqala laha, maka kata Nabi SAW kepada ibunya, ama innaki law lam tu'tihi syai'a kutibat alayki kazbatan. Kalau kamu tidak memberi kepadanya dengan apa yang telah kamu janji tadi, maka dicatat kepada kamu dengan satu pembohongan. Ingat ni, ibu ayah. Jangan biasa anak kita dengan penipuan. Kadang kita sendiri yang buat macam tu. Mai sini, siapa tidur, boleh makan coklat. Tidak, coklat pun tak bagi kat anak dia. Anak pun bakal main dah. Kemudian dia cerita kot lain, dan dia larikan fikiran anak dia tadi daripada apa yang telah dijanjikan tadi.
Nah, kalau pergi sekolah hari ni, nanti ayah akan bagi hadiah. Nak apa? Anak pun cerita sekian. Budak ni ingatan dia kuat. Kerana dia balik, dia akan sebut balik dekat ayah. Ayah kata, kalau saya pergi sekolah, saya dapat hadiah. Mana hadiahnya? Nantilah. Ayah tak kata hari ni. Sebut macam tu pula. Lepas tu kalau tak boleh janji, jangan janji. Jangan dijanji-janjikan dengan perkara-perkara yang sedemikian. Kerana apa? Kerana tu akan menjadi penipuan kepada anak kita. Dan tu akan terletak dalam hatinya dengan perasaan bahawa benda ni boleh dibuat pula kepada anak aku nanti. Dan mungkin dia akan buat juga kepada orang lain dengan sifat tersebut. Tamam. Sebab tu kalau kita lihat baginda Rasul SAW mendidik anak-anak ni seperti mana baginda Nabi mendidik orang dewasa. Disebutkan dalam hadis Sayyidina Ibnu Abbas dihantar oleh bapaknya Sayyidina Abbas untuk tengok bagaimana Nabi solat malam. Jadi di mana Sayyidina Ibnu Abbas boleh bermalam dengan Nabi? Di rumah Sayyidatina Maimunah. Karena Sayyidatina Maimunah adalah ibu saudara Sayyidina Abdullah. Karena Sayyidina Abbas berkahwin dengan saudari ataupun saudari kepada Sayyidatina Maimunah. Jadi Sayyidatina Maimunah Ummul Mukminin bersaudara dengan isterinya Sayyidina Abbas. Mereka ni adik-beradik. Ya. Jadi ni mak menakan sebelah mak lah. Sebab tu Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah boleh tidur di rumah Sayyidina Rasul ketika Nabi bermalam di rumah Sayyidatina Maimunah. Jadi satu malam Sayyidina Abbas kata kepada Sayyidina Abdullah, kamu pergilah ke rumah Sayyidina Rasul malam ni, giliran Sayyidatina Maimunah, mak saudara kamu. Kamu pergi tengok macam mana Nabi semayang. Semayang malam macam mana Nabi semayang malam. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas pun pergilah ke rumah Nabi SAW pada waktu itu. Dan disebut dalam hadis ni, bittu inda qalati Maimunata lailatan. Saya bermalam di rumah bapa ibu saudara saya sebelah ibu, yakni Sayyidatina Maimunah pada satu malam. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tengah malam, macam mana dia tidur dalam hadis disebut bantal panjang macam ni. Nabi letak kepala di sini, Sayyidina Maimunah tidur di sebelah Nabi, Sayyidina Abbas tidur di sini, kepalanya panjang di sana. Share bantai. Satu bantai saja ada. Nabi tidur sini kepala, Sayyidina Maimunah di sini, Sayyidina Abbas kepalanya di sini, kakinya ke sana. Nabi kaki ke sini. Macam tu cara tidur. Jadi kemudian malamnya Nabi bangun. Bila Nabi bangun, Sayyidina Abbas rupanya malam tu tak tidur. Sebab takut lagi kalau dia tidur. Tengok lagi Nabi bangun semayang dah, dia tak sedap. Jadi malam tu tak tidur lah. Tunggu. Pati buat tidur tapi tak tidur. Tunggu tengok Nabi bangun tak lagi. Tak. Nabi tak bangun lagi. Sekali Nabi bangun tak lagi. Lepas tu Nabi bangun. Falamma kana fi ba'dil lail qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a min shinnin mu'allaqin wudu'an khafifa. Nabi pun bangun dan kemudian Nabi berwuduk daripada bekah yang tergantung. Ini ada bekah air, ada tempat buka. Dan Nabi berwuduk daripada bekah tersebut dengan wuduk yang sederhana, khafifa. Thumma qama yusalli, kemudian Nabi pun bangun menunaikan salat. Faqumtu, tamam. Faqumtu fatawadda'tu nahwan mimma tawadda'a. Ini riwayat disebut kata beliau berwuduk. Satu riwayat lagi kata beliau tak berwuduk. Dia terus bangun pergi duduk tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia telah tidur dalam keadaan dia tak tidur pun, berbaring saja, maka dia tak batal lagi wuduknya. Kalau dalam riwayat ini pula, tawadda'tu nahwan mimma tawadda'a. Ya, aku berwuduk seakan seperti wuduknya Nabi. Maksudnya waktu Nabi duk berwuduk tu dia tengok satu-satu Nabi wuduk macam mana. Summa ji'tu faqumtu an yasari. Saya bangun pergi duduk sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahawwalani faja'alani an yaminih. Lalu Nabi mengubah kedudukanku daripada kiri tadi pergi ke kanan. Kerana lelaki kena duduk belah kanan kalau nak duduk. Nabi buat macam mana? Nabi pegang hujung telinga Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah, pegang dan kemudian Nabi tarik main ke belakang sini, lalu Nabi tarik main ke sini. Pegang ni hujung telinga. Sebab tu kata ulama, untuk memberi peringatan kepada anak-anak, lebih baik dengan pegang telinga. Nah, daripada kita pukul dia. Kerana pegang telinga ni ataupun kita tak payah pulah, pegang saja. Kalau nak bagi dia ingat. Tu anak kita ada buat benda yang kita tak nak berkenan. Pegang telinga dia. Pegang telinga dia, mak kata, lepas ni tak boleh buat lagi macam ni. Pegang dia, tak payah pulah. Pulah lagi dia terlupa kita cakap apa tu. Pegang saja bagi dia ingat. Kerana kata ulama,
telinga ni adalah alat ataupun perkara yang paling berkesan ketika mana memberi peringatan kepada seseorang. Khususnya anak kecil. Ni, telinga ni. Kat sini ni, pegang. Pegang kat cuping ni. Maka dibuat macam tu. Faja'alani an yamini thumma salla ma sya'allah al-haditha. Yang Nabi pun solat seperti biasa. Dan disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abi Bakrah rahimahullahu ta'ala qala qultu li abi ya abati asma'uka taqulu kulla ghadatin. Wahai ayahku, kata anaknya ni, kata Abdullah bin Abi Bakrah, aku kata kepada ayahku Sayyidina Abi Bakrah, wahai ayahku, setiap hari aku mendengar, tiap pagi aku dengar kamu akan sebut Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, wa la ilaha illa anta. Nabi sebut, dia sebut 3 kali pagi dan 3 kali pada waktu petang, kata dia. Setiap hari, kerana ayah dia selalu baca, maka anak dia pun boleh ulang balik dan bagi tahu balik kepada ayah, kenapa ayah selalu baca yang tu? Maka kata ayah, ya bunai, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna fa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi. Jadi kata ayahnya Sayyidina Abi Bakrah, kata, wahai anakku yang tercinta, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya dan aku suka untuk mengambil sunnahnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengok anak, dia akan tengok semua apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ayah, jangan lupa anak, walau lekeh macam mana kita sekalipun, kita adalah idola kepada anak kita sampai bila-bila. Lekehlah macam anak kita. Nah, karena kita ni adalah orang pertama dalam hidup dia yang dia kenal pada waktu tersebut. Karena itu kalaulah ibu dikatakan sebagai sekolah bagi anak-anak, maka ayah adalah pengetuanya. Kalau ibu tu sekolah, ayah pengetua dia. Hak yang mengurus sekolah tu. Jadi jangan lekeh, ayah ni paling besar sebenarnya. Yang akan menentukan perjalanan bagi keluarga tadi adalah si ayah tersebut. Maka anak kita ni akan jadikan kita ni idola paling besar. Tak percaya, tengoklah. Biasanya anak dia akan ikut apa yang ayah dia pakai, apa yang ayah dia sebut, apa yang ayah dia selalu cakap, apa yang ayah dia pesan dan seumpamanya. Maka itu kalau kata kita mampu menjadi orang yang boleh menjadi contoh tauladan yang penting kepada anak kita, tu penting dan perlu untuk kita lakukan. Untuk anak-anak ni, kalau kata kita berikan perhatian kepadanya pada tempat-tempat yang penting dan pada waktu-waktu yang penting, maka dia akan lebih berkesan. Itu kata ulama, ada 3 tempat yang penting. Ambil berat yang ni. 3 tempat penting, kalau kata kita boleh bagi perhatian dan nasihat pada anak pada 3 tempat ini, insya-Allah kesannya mendalam. Pertama di mana? Waktu ketika berjalan-jalan. Itu kena ada juga waktu kita ni mengkhususkan waktu kita dengan anak kita untuk berjalan. Bab budak dalam kajian kata mendengar nasihat dalam bilik yang tertutup dengan mendengar nasihat ketika nuzhah, ketika berjalan, waktu berjalan tu lebih besar faedahnya yang diingat. Disebut oleh Nabi SAW, banyak hadis yang disebutkan oleh para sahabat. Contohnya Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, kuntu khalfan Nabi SAW yawma faqala ya ghulam. Ada banyak hadis kan? Ada hadis yang menyebut kuntu ardifu khalfan Nabi. Ardif maksudnya apa? Ardafa dengan makna naik kenderaan, duduk di belakang ataupun duduk di depan, boleh jadi. Dan ada lebih kurang 40 lebih sahabat yang pernah naik kenderaan dengan Rasulullah. Satu kenderaan. Kuda, dia naik dengan Nabi. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahib Fathul Bari, mengarang nama-nama tersebut, tulis siapa yang pernah naik kenderaan dengan Nabi seorang. Lebih daripada 40 orang. Hampir 60 orang yang pernah naik kenderaan dengan Nabi SAW dengan satu kenderaan. Dan banyak hadis yang Nabi sebut, ya ghulam, ya ghulam. Nabi akan pesan kepada mereka waktu bila? Waktu ketika mana? Dalam perjalanan. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hadis ya ghulam ada dalam matan Arba'in Nawawiyah. Kemudian ada juga hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Kata beliau, ardafani Rasulullah zata yaumin qalfahu. Nabi telah ardafani, kataan ardafa tadi kita sebut, iaitu naik kenderaan dengan Nabi SAW. Naik kuda ataupun unta dan seumpamanya. Atau keldai. Fa asarra ilayya hadisan. Lalu saya diceritakan oleh Nabi dengan suatu perkara,
yang Nabi rahsiakan perkara tersebut. Nabi kata jangan cerita ke orang. La uhadditsu bihi ahadan minan nas, kata dia. Saya tak akan cerita rahsia tu kepada orang. Dia tak tahu kita rahsia apa. Sayyidina Anas satu hari balik rumah Sayyidina Ummu Sulaim, Sayyidatina Ummu Sulaim ibu beliau. Sayyidina Ummu Sulaim tanya, kenapa balik lambat hari ini ni? Sayyidina Anas kan duduk khidmat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hari itu dia balik lambat. Tu mak dia tanya, kenapa balik lambat? Kata dia, saya ada kerja yang kena saya buat. Rasulullah suruh saya buat kerja. Dan kerja tadi, tak sebut kerja apa. Lepas tu mak dia tanya, apa kerja apa? Benda apa yang kamu Rasulullah suruh buat tadi? Maka kata Sayyidina Anas, Rasulullah pesan dah tak boleh habaq ke orang. Tak boleh cerita dekat siapa-siapa. Ni rahsia. Maka apa kata ibu, tengok ni. Ni ibu yang luar biasa. Kalau kita kata apa? Ceritalah sikit. Tak cerita ke orang lah. Cerita saya seorang ya, takkan tak boleh. Nah, tengok ni ibu yang agung. Dia kata apa dekat anak dia? Sayyidina Anas, jangan cerita kat siapa pun rahsia tersebut. Kerana tu rahsianya Nabi SAW. Jangan cerita kat siapa. Sayyidina Anas cerita balik kisah ni ketika mana dia hampir wafat. Dia kata, kalaulah tak kerana perkara itu rahsia, aku cerita dah lah. Tapi sebab tu rahsia. Tak boleh cerita. Sampai beliau wafat, tak ada siapa pun tahu rahsia tu. Kita tahu rahsia tu tak ada. Riwayat hadis tu cerita kata rahsia je. Dan rahsia tu sampailah wafatnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hatta kalau masuk syurga nanti pun, kalau pergi jumpa dengan Sayyidina Anas, tanya balik pun dia akan maklum yang sama juga. Ini rahsia. Rahsia, kita tak boleh habaq dengan orang. Siapa pun tak boleh bagi tahu. Tengoklah siapa dia yang bentuk ibunya. Sayyidatina Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Agung, no? Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Tu satu. Waktu bila? Waktu berjalan. Itu kita kena ada waktu khusus juga. Ayah kalau boleh pergi ambil anak dekat sekolah, dalam perjalanan balik, kalau dia boleh sembang pada waktu tu, dengan dia sibuk dengan handset pada waktu tu, lebih baik dia sembang dengan anak dia pada waktu tu. Tanya keperluan dia, apa yang dia dapat di sekolah. Karena itu semua akan jadi kenangan besar dalam hidup anak tersebut. Karena ayah pernah bersembang. Khusus lebih lagi ketika anak tadi sudah sampai waktu umurnya boleh bersembang. Buktinya Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Sayyidina Ibrahim waktu ketika mana dapat mimpi untuk disuruh menyembelih Sayyidina Ismail. Apa kata Sayyidina Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail? Nah, inni ra'aitu fil manami anni azbahuk. Nah, fanzur madza tara. Tengok ayah kata apa? Sayyidina Ibrahim kata, aku bermimpi, dalam mimpiku aku dilihat anni azbahuk. Sungguhnya aku menyembelih kamu wahai anakku. Fanzur madza tara. Apa pandanganmu tentang masalah tersebut? Dalam riwayat kata Sayyidina Ismail pada waktu itu umurnya 12 tahun. Ke 13 tahun dalam riwayat. Mereka kata kecil lagi pada tu sikit. Ini waktu umur budak boleh bersembang dengan dia. Lepas tu kita ayah, ibu, kena ada juga bagi anak kita tadi pilihan. Dia ada tempoh umur yang ulama kata waktu ni waktu untuk diberi arahan. Dia tak ada boleh pilihan. Karena kalau diberi pilihan, ada sebagian lagi kata ada anak lelaki dengan anak perempuan kena beza. Kalau anak perempuan, kita kena bagi dia arahan. Kalau anak lelaki, kena bagi dia pilihan. Kenapa? Karena anak perempuan kalau dibagi pilihan pada waktu sekarang, waktu kecil ni lagi dia bagi pilihan, nanti dia akan memilih sampai tua. Faham? Kita susah nak bagi pandangan waktu tu. Dia akan pilih semua. Dia kata nak baju ni ke baju ni? Jenuh kita. Lepas ni dia kata, oh dah ayah bagi pilih ni. Lepas tu main baju kedua pula. Lagi kalau nak pergi ke mana-mana pula, ni mak bagi pilih lagi. Tak, dia akan jadi, kata sebahagian kata, dia akan jadi rosak selepas tu. Faham? Tapi kalau anak lelaki, tak, kita kena bagi kepada dia pilihan. Nak yang mana? Karena nanti kalau kata dia tak diberi pilihan sampai tua, dia tak akan pilih. Semua dia tak tahu. Tak tahu. Ni nak mana satu? Tak tahu. Semua tak tahu. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali orang yang diberi oleh Allah dengan rahmat. Dia boleh untuk susun balik hidup dia selepas tu. Tamam. Sayyidina Ibrahim tanya kepada Sayyidina Ismail, fanzur madza tara. Tu umur dia katanya 12-13 tahun. Tengok,
Ni dalam urusan apa ni? Urusan wahyu. Urusan wahyu. Pun Nabi Ibrahim bincang dengan anaknya Sayyidina Ismail. Sebab Allah Ta'ala dah sebut. Apa kata Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim? Waktu ketika mana Sayyidina Jibril dan juga ada sebahagian malaikat diutus oleh Allah ke kampung Nabi Allah Lut untuk menyampaikan berita ancaman ataupun berita buruk kepada kaum Lut. Disampaikan kepada Nabi Lut, mereka terus ke jumpa Nabi Ibrahim. Sebab waktu ketika Nabi Lut diutus ke kaum Sodom, kaum yang terlibat dengan perkara yang tidak pernah berlaku dalam dunia pada waktu ketika zaman tersebut, iaitu lelaki dengan lelaki dan seumpamanya ni, perkara buruk yang berlaku tu. Kemudian Sayyidina Ibrahim pun ada pada waktu tersebut. Sayyidina Ibrahim diutus di tempat lain di Palestin. Manakala Sayyidina bukan di Palestin, waktu itu di Makkah Al-Mukarramah, di Hijaz. Manakala Sayyidina Lut alaihissalam di kaum Sodom. Dekat dengan, sebagian riwayat kata dekat perairan Jordan dan seumpamanya. Tamam. Jadi bila mana setelah selesai sampaikan berita tadi, patah balik jumpa dengan, bukan patah balik, pergi pula jumpa dengan Nabi Ibrahim. Maka disebut apa dalam Quran? Fabasyarnahu bighulamin halim. Anak tak ada lagi. Tapi Allah dah bagi tahu dah kepada Nabi Ibrahim bahawa kamu akan dapat anak yang halim. Halim ni maknanya apa halim? Halim maknanya yang sabar ketika diberikan dengan ujian yang bijak. Ini maksud halim. Halim ni orang yang sabar ketika diberi dengan ujian. Baik. Anak tak ada lagi. Maksudnya dapat anak macam mana? Apa nak tahu macam mana anak tadi begitu ataupun tidak? Maka ketika mana Sayyidina Ismail telah diarahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Allah Ismail, maka Sayyidina Ibrahim AS bincang dan tahulah pada waktu tersebut, kata memang anak ni ghulamun halim. Kenapa? Bila Nabi Ibrahim kata, fanzur madza tara, apa kata Sayyidina Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Tengok. Bahasa tu bahasa yang luar biasa. Dia tak kata, ya abati fa'al madza tara. Wahai ayah, buat apa yang kamu mimpi. Tapi kata Nabi Ismail, buatlah apa yang kamu telah diarahkan oleh Allah. Dia tak ulang balik mimpi itu. Dia kata, ni bukan mimpi biasa, kerana ayahku ni Nabi Allah. Mimpinya adalah wahyu Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata, ya abati fa'al ma tu'mar. Buat apa yang diarahkan. Baik, siapa yang mengarahkan tadi? Dah tentu Nabi Ismail tahu kata yang mengarahkan tu Allah. Kerana Nabi-Nabi tidak akan mimpi dengan mimpi yang kosong. Semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Ini waktu yang luar biasa. Waktu kena ada juga masa untuk kita berjalan nuzhah, berjalan khusus dengan anak kita untuk kita berbincang dengan dia dengan satu perbincangan. Tak semua kita nak kena letakkan dengan arahan semata-mata. Berapa ramai ibu ayah yang menginginkan anaknya dengan keinginannya, tidak dibincang dengan anaknya terlebih dahulu. Biar dia ada juga jati diri dia. Dia reti kata dia pun diminta untuk berbincang. Kemudian bagi pandangan. Macam tu. Hamka pernah sebut kata dia pernah dibawa oleh ayahnya naik bah daripada satu tempat ke satu tempat yang jauh. Semata-mata untuk berjalan macam Nabi Ibrahim berjalan dengan anaknya Nabi Allah Ismail. Faham? Buat macam tu saja semata-mata untuk dapatkan sunnah tersebut. Jalan, kadang naik bah, kadang turun jalan dua orang mereka saja, tengok pekan, jumpa orang, bagaimana dia bermuamalah dan seumpamanya dengan orang-orang yang dia temui. Itu semua tu akan memberikan sejarah besar bagi anak tadi. Sehingga Hamka masukkan dalam tafsir dia. Dalam tafsir Hamka, kisah tu dimasukkan. Pada kisah cerita bab Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Itu tu akan jumpa kisah tersebut. Faham? Itu untuk baca je lah. Kitab tafsir Hamka bukan untuk mengaji. Untuk baca saja. Salah lah kalau ada orang mengajak tafsir Hamka di masjid. Tak kena. Itu bukan kitab tadris. Tak kena kalau ada orang mengajak kitab tafsir Hamka. Tafsir Hamka bukan kitab tadris. Bukan kitab untuk diajarkan. Baca saja. Ada juga pandangan pelik dalam tu yang tak perlu untuk dibaca. Baik, terus. Waktu ta'am. Yang kedua, waktu bila? Yang kedua, waktu ketika makan. Ini waktu kedua untuk kita nak bagi nasihat pengajaran kepada anak-anak kita. Waktu bila? Waktu makan. Jadi waktu makan ni adalah waktu yang paling berharga sebenarnya. Sebab tu ibu ayah kena ambil berat waktu makan dengan anak. Anak kita kalau masih tempoh pendidikan yang perlu untuk kita bagi didikan kepada dia, jangan sibuk lagi dengan benda lain. Banyak kita yang tak berlaku pada zaman dulu. Sebab apa tak berlaku zaman dulu? Sebab binatang ni tak ada. Ni. Sebab benda ni tak ada. Yang ni anak kita pun ada juga. Lah kali duduk kat meja makan, semua buat kerja masing-masing.
Tak ada kerja jugalah. Betul, orang dulu waktu makan ni waktu yang paling berharga. Mana semua pakat duduk waktu tu. Semua akan tengok adab. Saya masih ingat lagi, saya pernah makan dengan seorang nenek kepada saudara saya ni. Di rumah pakcik saya di Kajang. Jadi Allah yarhamah. Nenek ni makan dengan saya, kemudian waktu nak cedok nasi, dia nak tambah nasi, dia pun suar pinggan. Cucu dia nak cedok. Tak mau. Nak Nazrul yang cedok, dia kata. Kenapa? Waktu saya masa tu tingkatan 5. Cucu saya tingkatan 5, ngaji di sini di Kelang. Dia kata, kenapa suruh dia cedok? Karena saya tengok dia cedok tadi macam orang tua-tua cedok, dia kata. Macam mana saya cedok nasi? Cedok nasi daripada atas sampai ke bawah. Nah, maksudnya cedok daripada atas sampai ke bawah. Siapa yang ajak saya ni? Yang ajak saya ayah saya. Allah yarham ayah saya. Ayahanda saya ni akan pesan waktu duduk makan, bila tengok kami cedok, kan orang suka cedok ke atas. Lepas tu tinggal kerak kat orang hujung. Dia suka cedok ke atas macam tu. Macam makan kat kedai makan. Yalah, kat kedai makan kan pelah dia tinggi. Cedok sampai ke bawah, masuk tangan kita lah dalam tu. Nah, kat rumah kenduri pun sama lah. Dah lah panas pula tu. Jadi kena cedok ke atas lah. Dan lagi pun kalau orang buh dalam pelah, orang akan ambil nasi hak elok lah. Kerak tak bubuh, tak apa lah tu. Tapi kalau makan dalam periuk pula diangkat dah tak di atas pinggan. Biasanya orang tua-tua dulu macam tu. Kan ambil periuk letak terus di atas meja. Jadi nak cedok tu, nak kena cedok daripada tempat yang elok lah. Macam mana cedok? Saya pernah tibai tangan. Disebabkan kerana saya cedok daripada atas. Tak, dia kata cedok macam ni. Sebab dulu Tok Wan saya pernah ajak macam tu untuk cedok. Cedok daripada atas, turun sampai ke bawah. Cedok. Maksudnya, kalau ada kerak, kamu pun rasa kerak sekali. Jangan kamu rasa yang elok, orang lain tinggal kerak. Tak kena tu. Lepas tu, yang nenek ni suruh saya yang cedok pada tu. Teringat terus saya kepada ayah. Dan sampai sekarang, diamalkan perkara tersebut. Kalau makan dalam tu lah, tapi kalau dah bubuh, orang rumah kita bulan ni, kalau cedok pun dah bubuh dalam bekah dah khas. Nasi pun dah bubuh dalam bekah khas. Maksud tu tak boleh lagi lah buat yang macam tu. Nak try juga buat sekali dekat anak-anak kita. Nah, angkat sekali dengan periuk tu tak atas. Tapi kalau masak sekali dengan kawah tak payahlah. Nak buat macam mana tu? Kena buat macam tu. Waktu makan ni lah waktu paling besar sekali untuk kita nak didik anak kita. Karena kita nak tengok dia makan macam mana. Dulu kita makan selalu ni bunyi ni. Sampai ketua nak kalau jenis makan bunyi ni, mulut berkicau ni. Dia panggil mulut berkicau. Makan je berkicau-kicau bunyi. Rasa nak penyepak je tengok kan. Sungguh. Kita tak boleh tengok. Kita apa? Sebab dulu kita macam tu juga waktu makan. Satu lagi kaki suka ni. Oh, dia makan ni kaki ni. Sampai bergegak meja ni. Ayah dia duduk bawah ni, kaki dia akan tenang ni. Tendang tu. Kaki kalau kaki duduk bergedik ni, kena. Kalau kata makan, berkicau-kicau ni bunyi, dia akan marah. Kata ni bunyi apa makan? Tutup mulut tu. Dia sebab apa bunyi macam tu? Sebab buka mulut. Makan, buka mulut. Bunyi, lepas tutup mulut tu. Kunyah pelan-pelan dia kata. Nak pergi kalut pergi mana? Sampai sekarang kita akan ingat. Tapi kalau tak ditegur anak pada waktu tersebut, sampai ketua dia akan macam tu. Dan dia akan payah nak ubah waktu tu. Dan dia akan kata, mak aku tak pernah kata apa, hang pandai-pandai lebih. Mak tak pernah kata apa. Tamam? Sayyidina Rasul SAW cuba tengok. Sayyidina Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi SAW. Kata beliau, kuntu ghulaman fi hijrin Nabi. Aku masih kecil waktu berada dengan Nabi SAW. Ini waktu ketika kecil beliau dibelau oleh Nabi SAW kerana Sayyidina Rasul berkahwin dengan ibunya dan Sayyidina Abu Salamah wafat. Karena Abu Salamah adalah saudara sesusu Nabi SAW. Nabi berkahwin dengan isterinya setelah Sayyidina Abu Salamah wafat dalam perang Uhud. Fakanat yadi tatishu fi suhfah. Tangan aku ni tu dia. Tatish ni maksudnya apa? Maksudnya macam terbang habis semua. Kena dekat bekas makanan. Sak pi sini, ambil macam-macam. Maka Sayyidina Rasul kata apa? Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, sammillaha ta'ala." Wahai anak muda, wahai anak kecil, sammillahi ta'ala maksudnya baca bismillah. Wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kananmu dan makan dengan apa yang ada di kelilingmu dulu. Wa kul mimma yalik maksudnya yang dekat dengan kamu pada waktu itu. Ini ulama keluarkan faedah. Kata Sayyidina Umar bin Abu Salamah kata apa? Fama zalat tu'mati ba'du.
Makanan yang aku makan selepas tu, cara makan aku buat yang macam Nabi pesan kepada aku. Tengok noh, macam mana Nabi pesan waktu ketika makan. Nah, ya bunai atau ya ghulam, samillaha ta'ala, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kanan, makan dengan apa yang ada di keliling kita. Lepas tu ulama susun khas bab berkenaan dengan makan dengan budak-budak. Lepas tu kalau orang buat kedai makan, makanan yang paling utama untuk disediakan kepada kanak-kanak dulu. Sebab budak-budak mata dia tidak boleh untuk berhenti pada melihat makanan dan benda yang menggiurkan. Dengan nafsu dia pada waktu tersebut sebagai kanak-kanak. Lepas tu kalau kita buat kedai makan, kita pergi jamu hak lain dulu, hak senang-senang dulu. Contohnya 5 orang tua pakat minta nasi goreng Cina. Dia kata hak ni senang, buat 5. Hak budak ni minta 1 je. Dia pergi buat hak 5 dulu. Ni orang yang tak arti dengan sunnah Rasul SAW. Kalau orang arti dengan sunnah Nabi, saya pernah pergi ke satu hotel di Penang, di Langkawi. Waktu kami tempah makanan, ada sekali dengan sepupu saya kecil lagi pada waktu tu, yang hadir makan dulu pada waktu tu adalah kepada kanak-kanak dulu. Yang pertama dia bawa main dengan buku lukis untuk budak-budak tu tak boring. Kemudian dia akan bawa main dengan French fries tu untuk dia makan dulu. Padahal tak tempah pun. Kenapa dibuat macam tu? Karena untuk nak bagi budak tadi tidak akan meragam dan akan menyusahkan mak dan ayah dia yang ada pada waktu tersebut. Macam tu sekali dia pun ambil. Siapa yang buat ni sebenarnya? Rasulullah. Tapi hotel tu bukan orang Islam punya. Hotel tu orang putih punya. Ya. Pakcik saya kerja situ. Saya pun pergi tu atas syafaat dia je lah. Nasi makan 300 jadi RM30 tu yang kita pergi tu. Saya kata kaya pula tu. Tu baru saya baru kahwin waktu tu. Dan tak duduk pun hotel, duduk kat rumah pakcik saya. Lepas tu pergi makan tu pakcik saya bawa, dia kata hari ni saya nak belanja, kata di Four Seasons, hotel Four Seasons. Jamu tu saya, macam ni rupanya. Ini ada dalam hadis Nabi, dalam Syama'il ada. Nabi ketika dapat buah yang baru, orang di Madinah, para sahabat di Madinah yang buat kebun hantar buah yang baru kepada Nabi. Nabi doakan buah tersebut dengan keberkatan, dan Nabi akan panggil kanak-kanak dulu. Sebab mata budak-budak tak boleh tengok dengan nikmat pada waktu tersebut, maka kena bagi kat mereka dulu. Lepas tu kalau makan dengan kanak-kanak dalam satu hidangan, tangan pertama yang kena basuh adalah tangan budak-budak dulu. Kemudian baru basuh tangan orang yang paling mulia dalam majlis. Kalau majlis tu ada alim, basuh tangan alim tu dulu. Nah, jangan basuh tangan YB dulu. Tangan alim dulu. Tangan YB nombor 2 lepas alim. Orang kita ada. Nah, alim jatuh nombor 5. YB dulu waktu tu. Masyarakat kita masih kena banyak lagi betulkan dengan masalah dengan orang alim dan seumpamanya. Baik, selesai. Kemudian, apa lagi kata Nabi SAW kepada Sayyidina, sama juga dengan tadi hadis disebut oleh Nabi, ya bunai fasammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Basuh tangan kanak-kanak dulu ketika makan, dan kalau habis makan baru basuh tangan yang paling alim dulu, yang paling mulia dalam majlis tersebut yang kita makan, basuh tangan dia dulu. Barulah basuh tangan budak-budak lepas. Sebab apa tangan budak-budak dibasuh pada permulaan? Karena tangan budak tidak selamat daripada kekotoran. Boleh jadi dia main benda kotor dan seumpamanya, maka dibasuh tangan dia dulu, karena nanti takut dia pegang makanan dulu, maka itu akan menjijikkan. Maka dibasuh dulu tangan kanak-kanak pada permulaan, penghujung, selepas selesai makan, basuh tangan yang paling mulia dalam majlis. Tengok nah. Dan kemudian diajarkan kepada anak-anak kita dengan cara makan macam tu. Dan kemudian yang terakhir, waktu kita nak bagi nasihat kepada kanak-kanak, waktu ketika budak tadi sakit. Ni waktu budak sakit, demam, bagi nasihat kepada dia waktu tu. Karena waktu sakit ni tak kira budak, orang tua pun boleh terima nasihat waktu tu. Dia akan terima nasihat waktu sakit ni. Sebab tu doktor yang paling sebenarnya, yang paling cepat untuk boleh bagi dakwah kepada orang ni adalah doktor. Sebab pesakit tu main kat dia. Jadi dia boleh nasihat, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Biasanya dia akan ikut. Kenapa? Karena orang ni lebih takut dengan hak berkait dengan dunia ni daripada akhirat dia. Lepas tu kalau kata Tok Guru main bagi nasihat dalam masjid ni, dia kata tak mau main. Dia tak mau dengar, dia tak mau main. Dia kata, dia boleh pilih siapa dia nak main. Suka dia kata. Tapi kalau dia sakit, ya dia boleh pilih juga doktor lah, tak ada masalah apa. Cuma kalau dia pergi kat doktor tu telah didatangi dia. Kalau alim, kalau kata Tok Guru ke apa, dia kena main ke tempat untuk mengajar. Tak macam zaman dulu. Zaman dulu orang pi nak mengaji dengan Tok Guru. Zaman lah tak boleh. Kalau Tok Guru tak main, maka orang kata
Oh, asyik kita ya pi. Dia bila nak main. Oh, macam tu pula lah. Macam tu kan. Baik. Tengok ni, Nabi SAW buat macam mana kepada seorang anak muda Yahudi yang berkhidmat kepada Nabi SAW. Nabi datang melawat beliau, kan anak Yahudi tersebut. Nabi duduk di kepalanya dan Nabi kata, aslim. Masuklah Islam, kata Nabi kepada, ini khadam Nabi SAW. Khadam Nabi yang berkhidmat dengan Nabi SAW. Fanazara ila abihi wa huwa indah. Dia pun tengok ke ayah dia. Ayah dia duduk kat sebelah Nabi. Maka ayah dia kata, ati' Abul Qasim. Taatlah dengan Abul Qasim. Dengan Nabi Muhammad SAW. Faqarajanna fa aslama, dan dia masuk Islam. Maka Nabi pun keluar dengan gembira. Nabi kata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia daripada api neraka. Bayangkan tengok, no? Budak ni berkhidmat dengan Nabi sekian lama. Nabi tidak pernah pun sebut kepada dia untuk masuk Islam, melainkan pada waktu ketika dia sakit. Maksudnya apa dia? Ini waktu yang paling sesuai pada waktu tersebut. Boleh faham? Jadi Nabi memilih waktu yang munasabah untuk menyampaikan sesuatu dengan keadaan yang tertentu pada waktu tersebut. Itu kalau orang boleh beramal dengan 3 keadaan tadi untuk dia bagi nasihat kepada anak-anaknya, maka insya-Allah akan memberi kesan yang besar kepada anak tersebut. Sebab tu generasi zaman dulu, generasi yang luar biasa. Mereka lahir sebagai orang-orang yang mampu untuk memberikan panduan kepada kita zaman sekarang. Kanak-kanak kecil, mereka pada zaman tersebut seperti orang dewasa pada zaman dahulu. Tengok kisah terakhir saya nak baca pada malam ni. Dia akan cerita panjang-panjang. Lagi orang lupa habis semua kita cerita apa. Ada satu cerita yang disebutkan dalam kitab Amba Nujabail Abna. Cerita tentang anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang bijak. Cerita ini diceritakan oleh Syekh Ibnu Zafar Al-Makki. Kata beliau, Balagani anna Aba Yazid Taifur Ibnu Isa Al-Bustami radhiyallahu anhu. Ini Imam Abu Yazid Bustami. Namanya apa dia? Taifur Ibnu Isa. Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami ini wali Allah Ta'ala. Kata beliau, lamma hafidha, disebutkan cerita tentang Sayyidina Abu Yazid Bustami. Waktu ni Abu Yazid Bustami masih kecil. Bila mana Abu Yazid Bustami telah menghafal ayat, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam walau sedikit. Qala li abihi, ya abati, dia kata ke ayah dia, wahai ayahku, manil ladzi yaqulu Allah Ta'ala lahu hadha? Siapa yang Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhal muzammil ini? Dia tanya kan, dia dah hafal Quran. Dia kena kutak. Zaman dulu ada kutak. Kutak ni tempat hafal Quran. Kan? Budak-budak hafal Quran, belajar menulis dan seumpamanya. Macam tadika zaman lah. Kan? Jadi, dia pun balik cerita ke ayah dia, dia hafal ayat ni. Dia kata, ayah, siapa yang dimaksudkan dengan muzammil tu? Maka kata ayah dia, Ya bunai, zalikan nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muzammil itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dia, Ya abati, malaka la tasna' kama sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak tegur pak pula dah. Dia kata, wahai ayah, kenapa kamu tak buat macam Rasulullah? Tak nak tengok pun bangun malam. Pergi terus. Nah. Anak tegur pak, dia kata, saya duk tengok ayah tak pernah bangun malam pun. Ni, dalam ni ayah Allah Taala suruh Nabi bangun malam. Dan ayat ni turun kepada Nabi. Dan kita disuruh ikut Nabi. Kenapa ayah tak buat macam Nabi? Kata dia. Qala ya bunai, inna qiyamal lail qassasa bihi sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail itu khusus kepada Nabi. Yang ini maksus kepada Nabi atau khususiat Nabi, ini wajib bagi Nabi untuk solat malam. Ayah pun ada jawapan. Pandai. Ayah kata itu khususiat Nabi. Ya betul, Imam betul pun. Nabi wajib qiyamul lail. Tamam. Dan kemudian wa biftiradihi duna ummatihi. Dan itu difardukan kepada Nabi, tidak kepada umat. Umat sunat bangun malam. Nabi wajib bangun malam. Fasakata anhu. Anak pun duduk diam. Abu Yazid diam tu, tak jawab lah. Ada jawapan lah. Jadi dia kepok balik. Dia, tak apa. Falamma hafidha qawlahu subhanahu wa ta'ala. Bila dia hafal kalam Allah pula yang lain. Dalam surah Muzammil juga, ayat 73. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna. Ayat 73. Ayat 20. Nah. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfah wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Tengok. Sebenarnya Allah Ta'ala mengetahui annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfah
wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Maksudnya kamu bangun malam pada waktu yang disebut oleh Allah tadi, 2/3 malam, ataupun wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min ummatik, wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Dan satu kelompok yang bangun bersama dengan kamu pada waktu malam tersebut. Lepas tu dia tanya, ya abati, inni asma'u anna ta'ifatan kanu yaqumuna al-lail. Faman hadhihi ta'ifah? Saya dengar dalam ayat ni, ya ayahku, ada ta'ifah juga bangun malam. Dulu kan ayah dia dah kepak dia dah. Ni dia kata balik, ni ada pula, ni ada. Ada orang bangun malam juga ni dalam ayat ni juga ni. Dalam surah Muzammil juga tadi. Tadi Muzammil ayat 1-2. Ni Muzammil ayat 20. Ni disebut ni ada orang bangun malam. Siapa depa tu? Qala ya bunai, ulaika sahabah radhiyallahu ridwanullah alaihim ajma'in. Wahai anakku, tu sahabat. Ta'ifatun minal ladzina ma'ak, tu sahabat tu. Oh, qala ya abati, fa ayyu khairin fi tarki ma amilahu an-nabi wa ashabuh. Benda baik apa ni kalau kata kita tinggal yang Nabi buat, sahabat pun buat ni? Pak dia kata apa? Fakana, dia kata, pak dia terus jawab, sadaqta ya bunai. Betul wahai anak. Hak kamu kata tu betul. Sungguh. Nah. Fakana abuhu ba'da zalika yaqumu minal lail wa yusalli. Allah. Tengok noh. Ni ayah zaman dulu. Kalau ayah zaman lah, pandai mengaji baru 20 ayat, balik nak tegur aku. Nah. Siapa? Kita. Yang jenis jawab balik ni. Tak. Ayah Sayyidina Abi Yazid Bustami, namanya Isa, dia kata apa? Sadaqta ya bunai. Betul apa yang kamu kata wahai anakku. Maka ayah dia pun selepas tu tak bangun pula dah. Tak tinggal bangun malam, dan setiap malam akan bangun solat. Fastaiqadha Abu Yazid lailatan. Satu malam Sayyidina Abu Yazid bangun malam juga. Tengok ayah dia tengah tu semayang. Fa iza abuhu yusalli. Faqala ya abati, maka Abu Yazid pun kata kepada ayahnya, "Allimni kaifa atatahhar wa usalli ma'ak." Bayangkan umur dia waktu ni berapa kata aku. Dan dia kata umur dia waktu ni 3 tahun. 3 tahun waktu ni umur dia. Dan dia kata, wahai ayahku, ajarkan aku untuk ambil wuduk dan solat denganmu ya ayah. Nah, dia bangun malam tengok ayah dia semayang, dia kata, boleh tak ayah ajak saya ambil wuduk? Boleh tak ajak saya untuk saya ni solat bersama dengan kamu? Faqala abuhu, maka kata ayahnya, ya bunai, urqud fa innaka saghirun ba'du. Tidaklah wahai anakku, kamu kecil lagi, kata dia. Tak perlu kamu nak sibukkan diri kamu dengan benda yang orang dewasa buat. Qala ya abati, maka dia jawab, idza kana yaumun yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum aqulu rabbi. Nanti kalau hari akhirat, ketika mana ni ayat Quran tu noh, dia iktibas daripada ayat Quran. Dia kata nanti hari akhirat, ketika manusia ini bertempiaran liyurau a'malahum, dan untuk diperlihatkan amal mereka, aku akan kata kepada Tuhanku, inni qultu li abi kaifa atatahhar li usalliya ma'ak fa aba. Pak aku pernah kata dekat dia, tolong ayah ajarkan aku untuk berwuduk, untuk semayang dengan kamu. Ayah saya tak mau ajak, saya akan bagi tahu ke Allah nanti, kata dia. Pak dia kata apa? Qala li urqud, tidur, fa innaka saghirun ba'du atuhibbu hadha. Kemudian ayahku kata pula ke aku, ya Tuhanku, pergilah tidur, kerana kamu masih kecil lagi. Adakah kamu suka macam tu ya Allah? Apa yang disebut? Ada minta maaf. Atuhibbu hadha? Kamu suka tak aku sebut macam tu dekat Allah nanti, wahai ayahku? Maka kata ayah dia, la wallahi ya budai. Demi Allah saya tak akan suka kamu sebut macam tu wahai anakku. Ma uhibbu hadha? Aku tak akan suka dengan benda tersebut. Wa 'allamahu fakana yusalli ma'ah. Maka diajarkan wuduk, dan Sayyidina Abu Yazid salat dengan ayahnya daripada kecil pada waktu tersebut, sampailah beliau jadi kibar awliya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tengoklah macam mana orang dulu. Tak heran kenapa Sayyidina Abi Yazid boleh jadi wali Allah Taala. Kerana ayahnya juga adalah salah seorang daripada awliya Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang nak terima nasihat anak kecil. Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah satu hari jalan, tengok ada orang pakai anak-anak kecil, muda-muda, budak-budak kecil duduk tepi jalan, kata, "Hadza imamul a'zam yaqum kulla lailah," katanya. Ini imam a'zam yang bangun sepanjang malam, tidak pernah tidur. Kalau kita dengar tu agak kita lalu tengok anak muda-muda kata, ni orang hebat ni. Tak pernah tidur malam. Sembahyang malam sepanjang malam. Kita kata apa dia? Alhamdulillah. Walaupun aku tak buat, tapi dia pernah nampak sinar tu. Selesailah kerja aku, kata dia.
Tapi apa Imam Abu Hanifah buat? Imam Abu Hanifah tidak tidur malam lagi selepas itu. Kerana melakukan apa yang disangkakan oleh orang-orang pada waktu tersebut. Kita suka kalau orang sangka baik kat kita, kemudian kita tak buat apa yang orang sangkakan kat kita tadi. Tapi kalau orang sangka buruk dekat kita, kita buat pula benda yang kita orang sangka tu. Padahal kita tak buat benda tu asalnya. Orang tu sangka buruk kat kita. Kata dia ni macam buat benda ni sekian-sekian. Kita tak pernah buat benda tu. Kemudian kita akan kata apa? Dah alang-alang duk kata sangat, aku buat sungguh lagi baru tahu. Allah, siapa suruh buat? Hak orang sangka baik kat dia, dia tak buat pun. Hak tu. Kalau orang sangka buruk, pulun sangat nak buat. Tu kata nafsu. Faham? Hak tu maksudnya. Moga-moga Allah Ta'ala lindung kita daripada perkara tersebut. Dan moga Allah Ta'ala jadikan kita seperti mana yang telah ditunjukkan oleh para salafus salih yang terdahulu. Dan moga-moga kita mampu menjadi ibu dan ayah yang mampu mendidik anak-anak kita dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Karena kita semua mengharapkan kepada anak-anak kita nanti akan mendoakan kita. Karena kalau kita tidak didik pada waktu sekarang, anak-anak kita tidak akan mampu untuk memberikan kebaikan pada kita pada masa akan datang. Saya rasa setakat itu dulu. Moga-moga si anak akan menjadi anak yang terbaik kepada ibu dan ayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga ayah-ayah, ibu-ibu yang ada pada malam ini yang mendengar apa yang telah kita sebutkan pada malam ini, berusaha untuk menjadi ibu dan ayah yang terbaik insya-Allah. Dan kalau dah terlambat contohnya, kita dah diuji oleh Allah Ta'ala, jangan kita abaikan doa kita tersebut untuk kita mendoakan kebaikan kepada anak-anak kita. Karena moga dengan berkat doa ibu dan ayah, karena ibu dan ayah ni adalah wali-wali Allah Ta'ala yang masih hidup, yang dia sendiri tak sedar, kata dia tu ada doa mustajab untuk anak dia. Nah, kalau kita tak jadi wali untuk orang lain pun dan juga kepada umat, kita wali kepada anak kita. Doa kita tu khusus untuk anak kita. Doakan yang terbaik untuk dia jadi hamba Allah Ta'ala yang baik, yang mampu untuk memberikan kebaikan kepada umat Nabi SAW. InsyaAllah Allah Ta'ala akan perkenankan. Tidak sekarang, akan datang. Tidak dia, cucunya nanti insyaAllah akan jadi orang yang mulia disebabkan kerana datuk neneknya yang telah mendoakan kebaikan kepada dirinya. InsyaAllah. Maka jangan diabaikan doa-doa kita tadi untuk anak-anak kita dan juga kepada umat Nabi SAW seluruhnya. Dan saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak surau, kepada pandak saya yang jemput saya mai ke sini ni, dengan Hamzah wasalnya beliau lah, dapat sampai ke sini pada hari ini. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada beliau, juga kepada seluruh pihak masjid dan seluruh pihak surau, minta maaf. Dan moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada yang mendengar, mengambil perhatian, mengambil faedah dengan apa yang kita sebutkan pada hari ini. Dan Allah Ta'ala sembuhkan orang yang sakit dalam majlis kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Ta'ala perkenankan hajat-hajat siapa yang berhajat pada malam ini. Dan Allah Ta'ala memberikan kebaikan dan menjadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salihah. Amin. Dan moga-moga Allah Ta'ala menjadikan suami isteri yang terbaik dalam keluarga mereka. Amin. Dan jadikan rumah mereka rumah-rumah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang ada masalah, yang hadir dalam majlis kita pada hari ini diselesaikan masalahnya, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan dengan kemudahan oleh Allah Ta'ala, dimurahkan rezeki mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.